kita menggunakan dua jenis graf. Ada dua jenis graf, iaitu graf laju masa dan graf Sesaran masa. besaran laju masa dengan jarak masa. Ini contoh graf laju masa, kita ada laju masa kan. Dia ada lagi satu graf ialah graf jarak, distance, time lah, masa sini time. Kedua jenis graf yang awak akan belajar. Okey, jadi saya ambil hari ni tak sempat kot nak ambil dua-dua graf. Saya ambil satu graf dahulu. Okey, kita ada contoh dalam ni. Alright. Contoh lain lah. Graf jarak masa dulu. Ini graf jarak masa ni. Okey. Pak Si mencencang mewakili jarak, Pak Si mengefuk mewakili masa. Okey, jarak ni boleh apa je lah, sama ada meter, kilometer biasa gunalah. Okey, kalau masa ni mungkin saat, mungkin minit, mungkin jam. Okey, bergantung kepada situasi apa yang disampaikan. Cikgu ambil satu situasi lah ya. Okey, katakan situasinya ialah katakan Ali pergi ke sekolah ya. Contohnya Ali ingin ke sekolah. Dia nak tengok sekolah lah. Dah telah fikir habis tapi tak pergi sekolah lagi. Okay. Ali nak pergi sekolah. Pergi ke sekolah. Okey. Tapi sebelum sampai di sekolah, ya, dekat tengah-tengah ni dia nak singgah ke rumah Abu dulu. Pasal dia nak Abu pergi sekolah. Okay. Jadi graf yang ditunjukkan ialah begini. Apa yang ditunjukkan oleh graf ini, ini jarak ini jarak. Okey, katakanlah titik ni mewakili katakan kita ambil ni jarak ni meter lah Alright. Okay, jadi saya kata apa? Okay, Ali bergerak nak pergi ke sekolah. Okay, so dia nak pergi ke sekolah. Ya, jadi maknanya pergerakan Ali ni dia bermula daripada ni, dia punya titik permulaan dia. Ya, okay. So ini 5, ni minit masa saya guna minit kat sini. Okay, so graf yang pertama ni, okay, daripada sini ni menunjukkan pergerakan Ali sepanjang 5 minit yang pertama. Okay, sepanjang 5 minit yang pertama dia telah bergerak sejauh 150 meter. 150 meter. Okey. Dan pada titik 150 meter ini, bermula pada 5 minit itu, dia mendata, graf tu mendata. Okey, apa berhenti. So dia berhenti sebenarnya, dia berhenti, mungkin nak tunggu nak ajak Abu pergi bersiap semua tu. Okey, kemudian pada minit yang ke-20 barulah dia gerak perjalanan. Teruskan perjalanan sampai pada titik, katakan kat sini ni dia sampai sekolah, tapi sampai sekolah gate tutup, Pak Kak kata tak boleh masuk. Patah balik. Dia patah balik. So dia bersama dengan Abu patah
balik. So sini Abu balik rumah dia, dia pun terus sampai balik. Itu sebenarnya perjalanan dia. Okey. Jadi bila berkaitan dengan graf jarak masa, graf yang mendata ini menunjukkan tempoh masa dia berhenti titik berhenti sebenarnya. Kan? Jadi dalam melibatkan graf jarak masa ni, tu antara daripada tadi tu banyak benda dia boleh tanya. Jadi sini tadi rumah Ali, titik permulaan adalah rumah Ali. Pada dia berhenti tu adalah di mana kedudukannya rumah Abu. Manakala pada titik dia berpatah balik itu adalah kedudukan Sekolah. Sebenarnya langsung boleh dah dapat dah benda tu. Kan? Okey, jadi antara benda yang dia boleh tanya daripada graf jarak masa ni contohnya berapakah tempoh masa Ali berada di rumah Abu, contohnya. Jadi kat situ kalau tanya tempoh masa, apa awak nak jawab? 15. Okey, 15 minit sebab tempoh masa ni lah. Kita tengok ni. Ni kan, dia berhenti. Jadi daripada 5 hingga ke minit 20. 15. Kalau dia tanya berapakah jarak sekolah daripada rumah Abu? 250. Dia dapat 250? 400 tolak dengan 150 meter. Boleh tanya. Selain daripada yang dapat dilihat dengan graf secara langsung, kita ada lain boleh tanya awak, jarak masa kita boleh kaitkan dengan laju. Contohnya peraturan laju. Laju bagi 5 minit pertama perjalanan daripada rumah Ali ke rumah. Jarak apa laju? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Melibatkan pergerakan daripada rumah Ali ke rumah Abu. So jaraknya adalah 5. Jarak dia 150. 150. Per dengan masa dia 15 ke? 5 minit. 5 minit. Ni kan daripada rumah dia kan jarak ni 150. Okay, 150 bagi dengan 5. So you dapat 30 meter per minit. Bila dia tak cakap dia nak unit dalam apa, so kita bagi dia ikut apa yang dah dibagi kat sini kan, meter per minit. Okay, tapi lah soalan dia bagi tahu, okay, dia nak jawapan dalam bentuk unit kilometer per jam. So kena convert lah unit tu dulu. Gitu Okay, ni laju. So dia juga mungkin boleh tanya berkaitan dengan purata laju. Okay, purata laju adalah purata laju apa? Laju. Jumlah jarak bagi masa. Jarak bahagi dengan jumlah masa. Sama je lebih kurang. Okay, cuma kat sini contohnya benda apa yang dia boleh tanya, berapakah purata laju keseluruhan perjalanan Ali pada hari tersebut. So kalau jumlah purata laju, jumlah jaraknya berapa kat sini? 400. Perjalanan. 400. Berapa? 50. 400 bahagi 50. Kalau kata 400 bahagi 50, 400 tu jarak daripada rumah Ali ke Sekolah. itu perjalanan kaki. So kalau kita jumlah jarak keseluruhan perjalanan, apa dia? 550 ke jumlah jarak dia? Entahlah. Okay, perjalanan pergi daripada rumah Ali pergi sekolah berapa jarak dia? 400. 400 kan? Ali Kan? 400 Ke sekolah. Habis daripada sekolah balik ke mana? 950 lah jumlah. 400. Kan?
rumah Ali ke sekolah jarak dia 400. Dah daripada daripada sekolah patah balik ke rumah dia akan Oh, 900. 950. 150 kot ni. Benda. 800. 800. dia balik dia pergi 400 meter, dia balik 400 meter kan. Jadi 800. 800 je Queen. 800. Ya, 500. Oh, 800. 400. Pergi 400, balik pun 400. Jarak dia. 100. Okay. Bagi dengan jumlah masa dia. Oh, masa dia bagi. Kilo. Oh. Okay. 800 bagi 100. 800 bahagi 50. Sebab keseluruhan masa yang diambil keseluruhan perjalanan 50. Yang tu dia buat. Faham tak? Okay. Faham. Boleh? Boleh. Okay. So, yang dapat jawapan apa? 16 Okay, 16 meter per minit lah. kita Ini tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Kau nak tulis, betul lah. Okay, boleh. Ini kurang apa yang boleh ditanya berkaitan dengan graf jarak masa. Cuma ini basic lah. Okay, kita tengok contoh-contoh soalan berkaitan dengan jarak masa. Sebelum kita pergi pada yang ini macam laju masuk. Dengan kipas tu, kita bunyi kipas tu. Saya Cikgu. Enggak macam tu. Saya Kenapa saya kipas tak bunyi? Kipas lah. Kat mana? Kau yang cakap Tengok mana ada soalan jarak masa. Okay, ni yang terbentuk soalan jarak masa Ada dua graf kali. Kita tengok soalan lain dulu. Sekejap. Belum soalan jarak masa. Wow. Okay, jarak masa yang lebih kurang tadi dulu. dia bercampur cikgu. Ini soalan, saya keluar soalan sampai dia 18. Tahun 2013. Keluar tahun 2013. Okay, ini simple je soalan dia. Okay. Alright, so ini adalah graf jarak masa. Ya, ni kalau tak tunjuk kat sini tak bagi tahu pun dah kena boleh nampak dah kan. Ni jarak, ni masa. Okay, kemudian lagi satu kena alert. Apa? Okay, ni kilometer, yang ni minit. Kena peka benda tu sebab ada kalinya soalan dia tak nak dalam kilometer minit. Okay, so kata kat sini secara rumusannya kereta api dari bandar A ke bandar B dalam tempoh 90 minit. Tengok graf ni memang dia mengambil masa habis dia 90. Dari bandar A. So kita tengok graf, keadaan graf ini bermula daripada atas kan? So bila pada atas ni. Kenapa saya tengok ni, kita tengok maklumat sikit. Dari bandar A ke bandar B. Sebab permulaan tu menunjukkan daripada mana ke mana sebenarnya Fatin. Jadi bila kata dari bandar A, so maknanya yang daripada mula ni, ini kedudukan apa sini ni? A. Ini adalah kedudukan bandar A. Manakala dia sampai pada 90 minit ni, dia sampai ke ni. So ini adalah kedudukan bagi bandar B sebenarnya. Ya? Boleh? Boleh. Okay. So seterusnya kita tengok pula apa lagi yang dia nak. Okay. So kalau tengok pada graf ni, dia ada satu garisan data kan? So kat sini bermaknanya dia Berhenti. Begun berhenti dah. Kat stesen kan? Okay. So kita tengok apa soalan yang boleh dikemukakan melibatkan jarak masa dan dengan tempoh masa dalam minit. Kereta api itu berhenti bila dalam masa kat mana dia berhenti pada garisan yang 20 minit. 20 minit. masa nampak jelas kan 50 minit ke 30 ke 50.
Bila soalan hanya kata nyatakan saja, bagi tahu je. So jawapan awak apa? 20 minit. 20 minit. Itu dah dapat. Dapat dah satu markah kat situ. Nyatakan tak perlu kerja tak apa. Okey, soalan B. Soalan B, hitung laju kereta api itu dalam 30 minit sama. Tapi dia nak dalam Kilometer per jam. kilometer per jam. Kita tengok mana graf 30 minit per jam. 10 minit pertama, ni 30 minit kan. So daripada sini sampai sini. Ni 30 minit. So dia nak laju. So laju tadi apa? Jarak bagi masa. Jarak bagi masa. So, dalam sisi jarak dia berapa jauh jarak yang telah dilalui dalam tempoh 40. Kan? 120 hingga 80. 120 tolak 80. Oh jarak ni. So jarak 40 40 bahagi dengan masa. Masa Jam. masa bahagi sini 60. Masa 30. 30. nak dalam kita nak bagi jawapan dalam kilometer per jam. Sebelah bawah ni maksudnya bagi dalam jam. Jam. Kosong. Aduh. Kita nak convert minit Kosong kepada poin 5. 0.5. Kosong poin 5. siapa tak tahu kita dapat pada ke? AS ni. Kalau ada pun dia tak ngaku kan. Dia macam ni lah je orang tahu. Sebab okay, kita tahu 30 kan. 10 minit. Sebab dia nak dalam jam. Dia nak convert pada jam. Bahagi 60. Kita convert pada jam. 10. Okay, jadi 30 per 60. Tapi kalau siapa nampak, okay, 30 minit sama dengan setengah jam kan? Setengah jam, 0 point. Tapi kalau siapa dia nak tukar minit per jam, kita dengan 6. Okay? Okay? Okay. Boleh. Jawapan berapa? 80. Yes, 8. 80. 80 kilometer per jam. Itu Tulis apa? Tulis pun tak ada masalah. Jadi kita tahu kan, awak belajar tu kita tahu kilometer per jam ni sama juga kalau kita kilometer KMJ negatif 1. Okay, negatif 1. tahu dia tak betul. Saya rasa masa awak tingkatan 3 pun dah belajar benda tu kan. Cikgu, kalau 1 minit berapa saat? Apa dia? Kalau 1 minit. 60 saat. 60 saat. Okay. Baik. Apa dah? Siapa? Aku tak dengar apa-apa. Jangan Nazrin. Tapi yang macam lepas tu, dia mute dulu. Dia nak bercakap kan baru dia unmute. Boleh? Terima kasih. Parah. Terima kasih. Tak tahulah siapa tu kata apalah, kita pun tak tahu siapa. Jadi Kita tak tahu. cakapkan apa nanti balik. Okey. So sekarang ni soalan sini. Okay. Cari jarak yang dilalui oleh kereta api itu bagi 40 minit terakhir dalam kilometer. Ni tak ada masalah lah, memang graf ni jaraknya kilometer kan. Cuma kita nak kenal pasti kat mana kedudukan 40 minit terakhir. So, yang terakhir ialah 90. 40 terakhir 40 50. Kan? 50. Jadi ni graf terakhir dia. Kan? Yep. Ini mewakili 40 minit Akhir. kita fokus pada graf yang ujung tu je. Okay. So pada graf yang di hujung itu berapakah jarak dilaluinya? 80. 80. 80. So, dapat jarak lah sebab jarak ni dekat sini kan. So jawapannya adalah 80. 80 tu je. Ini tahun 2013. Tahun 2013 memang soalannya agak mudah lah banding dengan zaman awak sekarang ni kan.
lagi kat zaman kita. Tak tahu soalan di mana keluar tahun ni. Doa-doa lah yang mudah-mudahan ya. Okey, ni satu bentuk soalan. Setakat ni okey? Boleh? Okey. Okey. Kita tengok mana lagi soalan. Okey, yang ni saya tak nak bincang, saya nak awak buat sendiri nanti. Saya rasa ini pun, ini dia graf jarak masa, cuma di sini dia memberi cerita. Kan? Dia beritahu ni berapa jarak dia, daripada mana ke mana. Ini jadual perjalanan dia. Pukul 8 dia bertolak dan sampai Kena buat graf sendiri ke cikgu? apa dia? Kena buat graf sendiri yang bawah tu. Yang ni awak kena lengkap. Bukan. Graf ni sendiri. Apa dia? Ulang balik soalan tadi. Kena buat graf sendiri Apa dia? ke? Dia tanya. Ya, buat graf sendiri. Sebabnya ni graf dia tak lengkap. Kan? Jadi berpandukan Kena kan? berpandukan kepada jadual ni, berpandukan kepada cerita ni dia suruh lengkapkan. Kan dia kata ni ni catatan perjalanan ditunjukkan pada jadual. Okey. Jadi ni graf jarak masa ditunjukkan pada rajah di atas. Nyatakan T, nyatakan Q, lengkapkan graf. Ni. Jadi soalan ni based kepada cerita. Sebab tadi mula-mula cikgu dah tunjuk pada awak graf, kita mentafsir graf tu kan. Sebenarnya cerita bantu awak untuk meletakkan situasi ni pada graf. Kalau awak dapat graf ni dia nak menaik ke kan? Nak nurun. Tak ke? Pun ke awak kena tentukan berpandukan kepada cerita tersebut. Gitu. Tak apa, yang ni saya nak awak try dulu. Sebab saya rasa dia tak susah sangat. Baik tengok sejauh mana kefahaman awak. Ini jarak masa. Okay, mana lagi Ini pun satu benda. Ni saya nak suruh buat sikit. Yang ini ni sebenarnya tentang lumba basikal. Okay, ada berapa orang? Ada 1, 2, 3 orang di lumba basikal. Dan graf dia ada yang habis sampai sini, ada yang habis sampai sini, ada yang mendatar macam ni. Kenapa? Itu saya nak awak analisis pandukan kepada soalan-soalan ni nanti. Yang dia tipe dia taklah panjang sangat, tapi nak fahamkan graf tu. Okey, kita tengok soalan yang ni lebih kurang. Ini soalan dari 18 ni pun okey lagi. Soalan sebab tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni, tahun lepas lah yang lain sikit. Sebab tahun lepas, sebab kalau sebelum-sebelum ni soalan A lazimnya tidak berkait dengan soalan B. Jadi kalau salah soalan A, soalan B tu masih lagi boleh dapat markah. Apa? Bagi markah. Boleh dapat. Yang setahun lepas soalan A itu salah A, B, C pun Salah habis. B. Dan soalan keseluruhan dan luas di bawah graf ini dia keluar dalam kertas 2 bahagian A. Markah dia sama ada 5 ataupun 6 markah. Okey, kita tengok 2018. Okey, cerita dia perjalanan taksi dari Kelang ke Seremban. Dan kalau tadi dia tak bagi tahu Raja, ni dah bagi tahu dah senang dah. Di Kelang, nampak graf pun mula kat sini kan? Ini Kelang. Dia habis graf dia, inilah Seremban. Jadi dah bagi tahu pada garis mendatar ni berada di Dengkil. Dah bagi tahu. Okey. Pada graf ini paksi mencancang mewakili dalam kilometer. Paksi mengukur mewakili masa dalam sistem 24 jam. Kan? Jadi dia kata, nyatakan tempoh masa teksi itu berhenti di Dengkil dalam minit. Berapa minit? Jap. Mana? 30 minit. Setengah jam kan? Setengah jam dalam minit. 30 minit. 30 minit. Sebab jawab setengah jam sebab dia nak jawapan dalam Minit. 11.30 sampai 12.
setengah jam kan, 30 minit. Okay? Kalau soalan nak dalam jam, so jawapan awak setengah jam ataupun 0.5 jam. Jam. Soalan ni satu markah. Satu markah aja, tapi yelah disebabkan ada benda ni kena peka, betul lah. Jangan kita sebabkan kita tak memenuhi kehendak soalan, awak hilang satu markah. Sayang kat situ. Okay, soalan D. Hitung laju. Laju apa? Dari Kelang ke Dengkil. Dia nak Kelang sampai Dengkil aja. Kelang sampai Dengkil maknanya yang ini je. Ni sampai sini. Dalam kilometer per jam. So laju ialah Laju dia 0. laju dia berapa? Jarak dia berapa? Jarak dia 60. Laju sama mana jarak bagi masa. Jarak dia 60. Masa dia 60. jam. Jarak dia kan? 60. Masa dia 0.5. 1.5. 1.5. 1.5. Pukul 10. Oh 10 ke tu? Ya 10. Satu setengah jam kan? Sejam setengah. 1.5. 5. Okay. So 60 bagikan 5. Kilometer per 40 jam. km per jam. Berapa? 40 km per jam. 40 km per Jam. Oh. Dia bawa 40 km per jam. Okay. Tengok ni nak boleh saya kata slownya dia bawa ni sebenarnya. Sebab itu benda yang kena fikir tu. Okay. Itu tak boleh tanya kan dibandingkan dua perjalanan kan. Ni contoh dibandingkan dua perjalanan mungkin kereta dengan lori ke ataupun dengan bas ke kan. Dia soal compare. Dia laju ni, laju ni. Mana lebih laju contohnya kan. Jadi tu faham tu. Benda-benda yang mungkin dia boleh tanya luar daripada pilihan. Okey, soalan C. Hitung purata laju keseluruhan perjalanan dari Kelang ke Seremban. So Kelang ke Seremban mana? 135 km. 120. 100? 25 km. 125 bahagi Bahagi 3 point. Sekejap. dia sebenarnya 3 jam 15 minit kan? Okay. Macam mana nak tulis aku? Dia nak convert 3 jam ter min 15 per 6 10 3 jam 0 point 25. 25 so 3.2 tambah dengan 3 kan? 5 boleh ke? Boleh tak? Boleh. Boleh. Fatin boleh Fatin? Ya. Apa jawapan? Ya. 38 point. Salah. 38 point? 38.46. Okay, 46. Okay, 38.46 km per jam. Jangan ambil lah taxi ni slow sangat nak sampai. Kan? Malah cikgu. Tapi mungkin jam kot. Sana kan jam kan? Betul. Mustahil tak boleh kilometer sejam. Jaga keselamatan. Jedok saya dah. Saya Nasib baik aku kena baik dah ni. Geli lah. bohong lah kau bro. Bohong lah. Dah lah korang ni. Bila nak tahu buat ni? Alah, aku nak cakap juga. Sakit badan. John. Mas Alphonse. Mampus. Saya. Asal aku pula? Oh. Ngaruk. Alamak, cikgu.
Alamak cikgu, macam mana ni? Cikgu lupa lah. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Cikgu, tengok awak. Tahu saya nak jadi baik. Salah cikgu. Cikgu, awak kutuk saya. Paten tu Dah, adik dah left. Adik tak You. tahu. Adik geram. Oh. Tengok ni graf tahun Adik dah lab. Kena habis kot. Okay. Itu ada mood tak? Iya. Dah masuk balik. Adik. Adik mati kutuk. Maaf. Adik tengok Fatin. Ayo Fatin. Ayo. Aduh. Tak, aku takut Aku cakap adik tu ada mood tak? Tu je. Ayo. Aku lupa tiba-tiba. Dia tak ada Aduh. Kenapa muka tiba je kat sini? Aku dah tak ada mood tu. Tu je. Hilang green dua. Kau betul. Dengan dia dah ada urat. Dengan dia dah nampak urat. Angin. Bila aku tak amak apa kat kau. Ya ke Okay. Fatin? Okay. Dah sambung. Dah. Okay, jom. Line saya tak okey tadi ni. Okay, Hani. Soalan tahun 2007. Okay, clone 2007. Okay, kalau tengok ini graf jarak masa. Okay, tapi dalam graf ni ada dua garisan graf kan? Okay. Jadi kita kena baca sikit apa sebenarnya maklumat yang dia bagi. Okay, graf menunjukkan perjalanan sebuah lori dan sebuah kereta. Okay. So kemudian dia bagi tahu graf ABCD. ABCD inilah lori dari pekan X ke pekan Y. So ABCD. So ABCD. Okay, ini adalah lori. Dari pekan X, A ni pekan X lah. So ini adalah pekan Y. Why? Okay. So manakala EF ni mewakili kereta dari pekan Y ke pekan X. So EF ni E sampai F. Okay, ini pula mewakili kereta. Okay. Kalau kita dapat rumuskan di sini, okay, ada dua buah kenderaan iaitu lori kereta. Dia bergerak pada waktu yang Sama. Waktu yang sama. Cuma dari tempat yang berbeza. Satu daripada pekan Y ke pekan X. Satu daripada pekan X ke pekan Y. Jadi di sini kalau tengok ada persilangan antara dua graf tersebut. Sebenarnya apa yang boleh kita dapat daripada persilangan ni? Keadaan di mana dua kenderaan ini bertemu ataupun berselisih lah. Kalau dia bertemu, dia berlanggar kan? Dia berlanggar dah apa lah, dah tak ada dah graf yang lepas tu kan? Berselisih. Berselisih. Kan? Okay. Jadi sekarang ni daripada graf ni dia tanya, nyatakan tempoh masa lori itu tidak bergerak. Tak bergerak, yang mana tak bergerak? Yang 65 tolak 40. Kan dari yang belakang ni BC ni. Kan. So kat sini dia tak bergerak. So antara 25 minit. 40 hingga 65 minit tu? 25. 20 minit. 25 minit. Okay. Ini yang dapat satu petang. Okay, soalan B1. Jika perjalanan itu mengambil masa bermula jam 9. So maknanya kat sini dua-dua start pukul 9 AM, 9 pagi lah. Kan?
bila kenderaan itu bertemu. Kalau tengok dekat sini, titik pertemuan dia pada minit 50. 9.50 AM. 9.50. 9 pagi tambah 10 minit, so 9.50 AM ataupun 9.50 pagi pun boleh. Ya, salah 9.50 malam salah lah kan. Okay. Salah. Jadi ini pun satu markah. Okay, soalan B2. Cari jarak dari pekan Y. Apabila kenderaan itu bertemu dalam kilometer. 50. 50. 50. Relate lah tak pada pekan Y kan. Pekan Y dekat sini. Kan pekan Y. Dari titik dia punya pertemuan dekat sini. So antara sini sampai sinilah. Jangan salah ambil nilai. Sebab ramai pelajar dia ambil nilai 30. Kalau 30 ni dia dari bandar X. Dia kena peka pada soalan. Soalan nak dari bandar Y. So dari bandar Y jawapan dia 80 tolak 30. 30 sama dengan 50. Okay, so kena bagi jawapan 50 lah. 50. Okay. 50 kilometer. Okay, kena soalan dia tak susah tapi awak kena peka. Kan? Kadang kita tengok soalan dia senang je, awak pun ambil mudah. Tu yang menyebabkan hilang markah. Okay, soalan C. Kira purata laju. Purata laju ataupun laju purata lori. Sebab tadi ada kereta yang nak lori. Bagi keseluruhan perjalanan dalam kilometer per jam. Unit ni dalam minit kan? Kilometer per jam. So berapa jumlah jarak purata laju? Berapa jumlah jarak? 90. Berapa? 80. 80 kan? Daripada pekan X sampai pekan Y ni jaraknya adalah 80 kan? Bagi 100 ke cikgu? 80 bagi 100, kalau 100 kilometer per jam. So, kenapa? Kena tukar. Tukar pun lagi macam ni per 60 macam 100. kan? Sebab tu kira. Berapa? 5 per 3. Tak tahu cikgu. Dah kira. 100 bagi 48. 48. 5 per 3. Mana dapat 48 cikgu? Oh, okey. Okay, Ben, 48. Betul lah 48. 80 bahagi 100. Dah Ben Noah lah kan? Oh, saya tak ada. 80 per 100. 40. Oh. Betul. Aduh. Ni kalau tak ada kalkulator lah kan. Ada kalkulator tekan je kalkulator tu. Okay. Boleh? So 48. Boleh. Macam 8. Ni markah dia 2 lah ya. Markah kerja ni 1. Markah dia 5 ke 6 ni bagi. Sekejap. Markah dia 5. 5 markah. 5 markah ni lah. Tadi ni 1, 1, 1 dan 2, 3. 1 jawapan 1. Okay. Satu 5 markah semua sekali. Okay, boleh? Boleh. Okay. Itu je jarak. Nanti saya nak boleh. Kalau kita masuk laju masa sikit boleh? Laju masa. Boleh. Okay. Yes. Mak masak ke? Sekejap saya pun nak masak ke tak masak lagi. Okay. Kedua. Saya masak ambat ego. Ini. Saya jatuh ego. Okay. Apa dia? Handset jatuh. Aisyah jatuh. Apa? Siapa jatuh? Ira. Mana dia? Mana tu nak cari benda mudah sikit. Ni laju masa yang maklumat sikit. Ada tak? Kalau tak ada. Okay. Banding beza kita jarak masa dengan laju masa. Laju
Okey, bentuk graf sama. Tapi maklumat yang dia yang kita boleh dapat tu ada kalanya pemahaman tu jadikan awak salah faham. Okay. So dia di graf Pak Si mencancang laju, Pak Si mengufuk Masa. Okay. So laju ni dia boleh jadi meter per saat. Dia boleh jadi Kilometer per jam. kilometer per jam. Boleh jadi meter per minit. Macam-macam lah kan. Lazimnya kalau melibatkan pergerakan kenderaan ni kita guna kilometer per jam kan. Masa ni kadang jam, kadang minit, kadang saat. Itu sampai yang kita hanya jam. Okay. Alright. Okay. Itulah grafnya. Bentuk graf sama macam tadi kan? Sama macam tadi. Okay. Tapi kita ni sikit. Okay, ni kosong. 100 meter. Ini 100. Okey. Okey. Katalah ini perjalanan bila berkaitan graf laju masa, dia menunjuk kelajuan lah sebenarnya. Kelajuan sesuatu. Katalah ni kelajuan kelajuan yang dibawa oleh Amin katakan. Okay, so Amin menunggang modal daripada rumahnya ke tempat kerja katakan. Okay, jadi Amin bermula daripada sini. Dia mula daripada rumah dia. Okay, dia start enjin motor dia dan dia memulakan perjalanan. Bila kita start motor kan, dia akan mula daripada kosong kan, ada terus Tak ada. kan? Ada Nazrin cikgu. Jadi perlahan-lahan dia meningkatkan kelajuan dia sampailah 100 km sejam tu dah sudah stabil dah kan. So dia maintain kelajuan dia sehinggalah pada sejam yang pertama tu dia rasa dah cukup laju lah, lambat sampai ni kan. Dia pun meningkatkan kelajuan dia. Power tu motor dia dia kata. sampai 120. Lepas tu 20 dah nak sampai lah kan, dah nak sampai. So dia pun menekankan kelajuan dia sampailah dia tiba tempat kerja dia berhenti. Kan? Jadi keseluruhan ini menggambarkan tempoh masa perjalanan dia ke tempat kerja adalah 1.5 jam. 1 jam setengah lah. Yang mana bezanya graf laju masa dengan jarak masa ni tadi, kalau jarak masa tak. Kalau jarak masa yang mendatar ni tadi tempoh dia berhenti kan. Kalau kita panggil apa ni? Mala. Pegun. Laju mana? Malah cikgu. Laju mana? Okey, malah tu betul. Lagi satu ni istilah yang kita gunakan ni dia scale ini kedudukan laju Seragam. Maknanya laju dia sama je. Itu laju seragam. Tempoh masa laju seragam daripada 0.5 hingga 1 jam tadi tu. Setengah jam lah laju seragam 100 km per jam. Okey. Dan kemudian ni saya rasa awak biasa guna dalam apa kan? Ni apa keadaan ni sebenarnya? Graf yang menaik ni sebenarnya Ala jawan. apa dia? Apa berlaku kat sini? Peningkatan laju ni Pecutan. yes, itulah pecutan kan? Kan? Lepas tu yang ini ni pula, ini apa ni? Pengurangan laju. Nyah pecutan.
Pecutan. Nak kira pecutan dengan nyah pecutan ni macam mana? Tahu kan? Kita nak kira pecutan dengan nyah pecutan ni. Laju akhir tak laju awal lagi masa. Ya. Ya, pandai. Alhamdulillah. Okay. Wow. Okay, pecutan atau penyal pecutan ni standard dia nama dia adalah perubahan laju. Okay, perubahan laju boleh jadi pecutan, boleh jadi Nyah Pecutan. Okay. Formula dia ialah laju akhir tolak laju awal bahagian masa. Kalau jawapan dia positif, maknanya berlaku Pecutan. peningkatan laju. Kalau berlakunya jawapan dia negatif, mana berlakunya nyah. Pecutan. Okey. Ada tahu lah ni kan, dah belajar lah ni kan. Dalam fizik kan. Betul. Ya, jadi rampang bermata lah bagi awak kan. Saya tak langsung awak nak balik pada apa yang dah belajar dalam fizik kan. Itu laju dia apa ya dalam dah laju masa. Okey, lagi satu ialah kalau tengok tajuk ni ialah keceronan dan luas di bawah graf kan. Lagi satu yang dia boleh tanya ialah luas di bawah graf. Okay. Bagi graf laju masa, luas di bawah graf ni ada tafsiran dia. Luas di luas di bawah graf laju masa ini bersamaan dengan nilai untuk mencari Jarak. Kalau graf jarak masa tadi tak ada apa-apa di bawah graf, tapi kalau graf laju masa, luas di bawah graf itu menunjukkan jarak. Contohnya kat soalan ni, berapakah jauh perjalanan yang telah dilalui oleh Amin sepanjang 1 jam yang lalu. Kita kata jarak dalam tempoh 1 jam pertama. Cari luas bawah graf. Ni 1 jam yang pertama sini kan? Sini 1 jam kan? Graf ni, pertama daripada sini sampai sini bawah graf ni. Bentuk apa orang dapat? Trapezium. Trapezium. Oh, kira luas. Ya, yang mencari luas bawah graf ni. Orang nampak bentuk trapezium, awak kira je luas trapezium tu. Luas trapezium, formula luas trapezium. Kedua Darab luas. Ini dia berapa? Ini dia Bawah berapa? tu Ini berapa ni? 0.5 kan? Ini dia berapa ni? Satu. Oh. Satu. Okay, tinggi dia ni berapa ni? 100. 100 kan? Jadi setengah darab dengan hasil tambah sisi selari. 1 tambah 0.5 1.5. Okay, darab dengan tingginya 100. 100. okay. Terus selesaikanlah. Kalkulator. Kereta je. Tak, cinta error. Cinta orang. Sekejap, Eko. 75. 705. Apa sebab 710 Oh. 2.5 Cikgu, kenapa saya dapat 760? 1/2 darab 1.5. 1.5. 1.5. Astaghfirullahaladzim. Cikgu ada dengar. 10 kali Tahu satu. dengar lah Batin. Cikgu cakap tadi. Tak dapat Apa batin? Betul tak jawapan tu? Betul. Kau tengah apa macam? Okay. John Yang dia kena betul Joseph. kan. Ni secara lah apa yang boleh ditanya dalam masa. Okay. So kita tengok soalan Screenshot. boleh ke? Nak screenshot ke? Tak.
Dah kan? Okey. Dah Saya ya. salah. Mana soalan dari Oh, ini hilang. Oh, tak. Oh, ini apa? Oh, Right. Oh, yang tu. kelak-kelak. Kelak apa ni? Sama. Siapa ingat benda ni? tengok soalan ni. Marah. Okey, graf laju masa. Semua motosikal Pandai fokus lah. dari keadaan Pandai. kubur. Dari keadaan kubur maknanya keadaan dia berhenti. Sekarang. So dia bermula. Okey. Daripada sini ke sini. Okey, kemudian dia keluar dan kekal lah. Okey, soalannya jarak yang dilalui dalam meter bagi 50 saat yang pertama. So 50 saat yang pertama 50 saat yang pertama yang tengah. guna jarak. Tengah. So 15. Tak Jarak cari luar. Jarak awak jangan ambil cepat Satu kedua 50. dah tapak dah tinggi. Ya, so dalam keadaan 50 saat pertama ni graf dia. Bentuk dia adalah bentuk Segitiga. Tegak. ya. So jaraknya adalah luar di bawah graf. Bentuk segitiga, satu kedua, jarak Darah tapak, darah tinggi. dapat 50, Jarak Tinggi. 10 dan 15. 15. Okey. 375. 300 okey. Okey. Siapa yang gelap? Muak bukan Nazrin. Ngantuk tu. Okey. Soalan B. Okey, soalan B pula ni saya tak bincangkan tadi tapi awak dah tahu bahawa purata laju samaan jumlah jarak bagi jumlah masa. Kan? Bagi 50 saat pertama. Okey. Dalam kes ni tadi kita dah tahu jarak kan? Okey. Purata laju ialah jumlah jarak bagi jumlah jumlah jarak bagi 50 saat pertama. Ni tadi dah dapat kan? Betul? Oh. 20 saat pertama ni tadi kan? Soalan A tadi 20 saat pertama kan? Sudah dapat dah jarak 20 saat pertama dah 375. 5. Bahagi masa yang diambil dia nak nanti kan? So bahagi dengan 5 10. dapat 7.5. yes 7.5. 5. Okay? Boleh? Boleh. Soalan C pula. Soalan C. Nazrin, duduk pergi kipas tu. Yang dah Salah. lepas tu. Untuk cari jika jumlah jarak dalam tempoh T saat ialah 675. Okey. Dalam tempoh T saat T tidak sini. Jadi maknanya jumlah jarak daripada mula habis. Okey. Bagi 50 saat pertama tadi dah tahu kan? Dah 305. Kita tahu ni 375. So dia tambah 300. Sekarang tu tapi sekarang ni awak tengok ni jumlah jarak dia dah bagi tau. Kan dia dah bagi. 25. Jadi Dia nak masa. 100. dia nak T ni, nak tahu nilai T ni. 100. Kan? Oh, kena cari masa. Kena cari masa. Macam mana kita nak Guna buat? formula luas bawah graf. Lepas tu kan tinggi. Kena kait dengan formula luar bawah graf tadi. Sekejap saya padam. 1/2 jarak tapak darah tinggi. Tapak tak tahu, tinggi 15. Pindah-pindah. Jarak 675. Kita boleh buat macam ni kan. Okay. Betul. Jumlah jarak. Okay. Jumlah jarak sama dengan luas bawah graf kan. Okay. Luas bawah. Okay. Saya ringkaskan ni faham
Jumlah jarak LPG luas bawah graf. Okay. So jumlah jarak dia dah bagi 6, 7, 5. 5. Yang mana 6, 7, 5 ni kita sebenarnya ada sama ada nak ambil yang tadi 3, 7, 5. Bila 3 jauh kena pecah 2 ataupun nak boleh ambil ni sebagai sebuah Segitiga. kita terus pun tak apa sebab sebuah segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi kan. Okay. Dalam kes ni 1/2 tapak dia berapa? Tak tahu. T kan? Nak cari T. Dia punya tapak ni tinggi kan? Sini sampai sini T betul? Yep. Kan? Tapak dia lah T. Tinggi dia berapa? Dia 15. 15. Okay, 15. Oh, nampak tak? Nampak? Boleh cari tak T? Boleh. Kan? Boleh. Jadi sebenarnya nilai T adalah 675 darab 2 bahagi 15. Betul? Betul. Boleh cari kan? Itu sama linear tu sebenarnya. 90. 90. Dapat jawapan T sama dengan 90. Okay. Okay. Boleh. Boleh? Boleh. Apa? Graf masa penunggang motor dalam tempoh 30 saat. Okey. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui. Jumlah jarak 525 meter. Okey. Jumlah jarak 525 meter. Kalau kita tengok graf dia ni. Okey. Graf dia ambil sebahagian daripada masa perjalanan lah ni. Dia mula sini. Kan di sini. Okey ni. Okey. So sekarang ni soalan yang pertama dia suruh hitung selang masa. Selang masa itu tempoh lah ya. Tempoh laju seragam. Awak ada dua soalan tak bila berkaitan dengan laju seragam. Sama ada yang pertama nyatakan laju seragam. Nyatakan laju seragam. Yang kedua hitung tempoh masa laju seragam. Kalau kat sini kalau dia tanya selang masa laju seragam apa jawapan awak? Laju seragam 20. Okey. 20. 20 ke 15? 15. Selang masa. Selang masa 15. 15 kan. Bila selang masa maknanya kita tengok pada paksi masa. Kan? Masa. Kan? Jadi tempoh masa dia ni adalah 15. Tapi kalau soalan katanya ni nyatakan laju seragam 20. Jawapannya ialah 20. Jadi awak kena peka pada kehendak soalan. Dua benda tu dia boleh kelirukan awak laju seragam. Nyatakan laju seragam ataupun nyatakan tempoh ataupun selang masa laju seragam. So dia memberikan dua jawapan yang berbeza. Okay? Satu lagi yang boleh tanya dengan laju seragam ialah berapakah ataupun apakah jarak yang dilalui sepanjang tempoh laju seragam pun boleh juga. Kalau dia tanya jarak sepanjang tempoh masa laju seragam maknanya yang ni je lah. Tu contoh. Bila jarak kalau laju masa terus ingat luas bawah graf. Ya? Okey. Soalan seterusnya. Kadar perubahan laju 5 yang terakhir. Kadar perubahan laju 5 saat terakhir. So 5 saat terakhir ni 30, 5 saat terakhir bermula daripada 25 hingga 30. Kadar perubahan laju apa tadi? Laju akhir. Laju awal. Masa. Okay, so soalan B ni kadar perubahan laju. Okay, perubahan laju, saya ringkaskan perubahan laju ialah laju akhir atau laju akhir dia berapa dalam kes ni? 30. Laju akhir. Tak kosong. Dah. Laju akhir? Tak tahu.
Ni mula kan? Ni mula. Ni Kosong. laju ni, sini laju dia kan? Kosong. Awal dia 20. kosong tolak 20 bahagi dengan masa Bahagi yang 5. Negatif 20 bagi 5. okey. Dapat jawapan negatif 20 bagi 5 negatif Negatif 4. 4. itulah jawapan dia. Yang ini markah dia 2. Saya lupa nak beritahu markah tadi Yang ni tadi 1 markah. Bila kadar perubahan laju ni markah dia 2 Kerja 1 markah, jawapan 1 markah. Okey. Last sekali nilai V. Okey, kita tengok V pula. V apa yang ada pada V kat sini? Okay, V. Okay. V kat sini. Okay. Apa kaitan yang kita boleh ni? Kita tengok kat sini maklumat yang kita ada untuk mengaitkan dengan V ialah maklumat yang awal-awal tadi. Jumlah jarak ialah 5, 2, 5. Jumlah jarak daripada sini ni sini. Kan semua ni. Okay, adakah satu bentuk khusus yang menyebabkan keseluruhan ni? Ada kan? Tak. Kita kena pecahkanlah rajah ni untuk memudahkan pengiriman kita. So mungkin boleh bahagi macam ni. Ini satu bahagian. Satu bahagian. Ini bahagian yang kedua. Kalau ni bahagian A, ni bahagian B. Yang mana hasil tambah dua bahagian ini bersamaan 5, 2, 5. Mana saya nak bawa saya buat ke tepi. Lukis ni. Okay. Buat ke tepi sini Okay, kita tahu bahawa luas bawah graf bersamaan jumlah jarak. Samaan dengan jarak Okay. Luas bawah graf kat sini dua bentuk. Ada bentuk ni. Awak dah faham tak payah lukis tak apa. Tapi ni saya nak fahamkan awak. Okay, kita ada dua ni. Kita nak gabungkan A dengan B ni. Yang hasil tambah ini bersamaan dengan 5, 2, 5. Okay. Yang A ni tadi. Okay. Tinggi dia berapa sini ni? 10. 20 kan? 20. Dia 20. 20 kan? Tengok awak nampak benda ni. Ni 20. Okay. Tinggi ni berapa? V kan? V kan? Ni V. Nampak tak ni? Ni. Okay. Dan yang dia punya ni berapa ni? Sini dia. 10 kan? 10. Okay. Dan yang sebelah dia pula. Okay, sebelah dia ni. Okay, yang sini dia ni berapa ni? 20. Hah? 15. 15. Okay, bawah dia sini sampai sini ni 30 tolak 10 20. Sini 20. Okay, tinggi dia sini ni sama kan? Sini 20. 20. Astagfirullahalazim. Sekarang ni kita permudahkan pengiraan ini. Ni kedua-duanya adalah bentuk trapezium. Kita bentukkan ni, kira trapezium A dulu. So trapezium A 1/2 darab dengan darab 20 tolak V. 20. Tambah V. 20. Tak apa dengar. Tambah ke tolak? Tambah. Tambahkan hasil tambah hasil lari. Siapa yang tak reti nak banding bila lari, dia mesti yang sama hala macam ni. Gini kan. Kalau yang ini, kalau ni dia tak sama kan. Bukan selari dia. Okey. Jadi kita tambahkan V tambah 20 ataupun 20 tambah V. Kemudian darab dengan 10. Okey, so tambah dengan yang B ni pula 1/2. Okey, sisi selari dia Darab 15 tambah 20. 35. tambah 20 35. kan. Okey, so 30 darab dengan 10. Dia dapat 20. Betul? Betul. Okay, so sama dengan 525. Kita dah bentuk persamaan. Okay, kita ringkaskan ni sekarang ni. Mana boleh ringkaskan? Ringkaskan. Okay, macam ni nak ringkaskan dia. 2 dengan 10 ni jadi 5. 5.
Dengan dalam, susahkan awak nak kira nanti. Okay, so 5 kali V, 5 5V tambah 5 kali 10, 100. 1. kan? Betul? Betul. Betul. Okay, kemudian yang ni diringkaskan. Yang ni dah boleh ringkas. Ni dapat nilai ni. 350. Berapa? 350. 350. Okay, sama dengan 525. Okay. So, Tambah. yang nilai ni 100, 350 dengan 525 ni boleh hitung dah kan? 5V sama dengan 525 ni dah boleh tolak dengan 450. Betul? Betul. Betul. Kan? So 525 tolak dengan 450, sini dapat 70. Awak nak pilih sahaja, so bahagi dengan Tu 5. so dapat V sama dengan 15. 15. Okay? Okay. Lazimnya kalau yang payah sikit pun ni lah, dari segi nak mengira ni. Kalau dah biasa tak ada masalah. Kalau tengok markah ni tadi 2 markah kan? 3 markah dah kan? Ni 3. Ni 1, markah kerja 2. Okay, yang V ni ada kala 2 markah, ada kala 3 markah. Tengok soalan yang ni apa dia bagi tahu tak markah, tak bagi tahu kadang-kadang 2 markah, kadang 3 markah. Depends. Kalau dia 3 markah, dia boleh bagi awak bentuk persamaan ni tadi betul, dia dapat 1 markah. Awak ringkaskan, okay, dia boleh dapat markah yang kedua, ini markah ke-3. Tapi in case dia 5 markah sahaja, so mungkin markahnya kat sini je lah. Ni satu. Okay, boleh? Boleh. Okay, jadi dah pukul 12.40. Nanti cikgu masukkan soalan ni lah, soalan apa yang tahun 2004 hingga 2018 tu dengan soalan solaf. Ada dua ni lah. Ada 2 set soalan cikgu akan bagi. Awak buat soalan graf jarak masa dulu. Okay. Try buat jarak masa dulu. Hari ni saya tekan jarak masa dulu. Okay, lepas tu esok lusa cuba buat yang apa? Laju masa. Macam kelas awak ni saya pack terus tahun ni graf jarak masa dengan laju masa. Jadi kalau ada masalah tolong tanya dalam grup ya. Sebab kadang antara awak ni malu nak tanya ni kan. Jadi kawan yang lain tu bila dia tanya awak dia kena dia dah buat lah aku tak buat kan. Dia akan rasa tercabar. Jadi kita bantu kawan psikologi sikit kat situ. Kan? Tolong. Macam ni Tiva tak ada ni kan? Tiva seorang tak ada betul? Tiba tidur. Tiba lenyap. Orang duk sibuk buat latihan macam ni, sepatutnya lah ada rasa tu kan. Harap-harap membantulah. Okay. Jadi nanti saya akan type dalam grup nanti. Okay, ada apa nak tanya lagi? Ada Tak. Okay, jadi selamat tengah hari, selamat makan siapa yang mak siap masak tu. Saya tak siap. Jaga diri, jaga kesihatan, okay? Alright. Okay. Ni, terima kasih. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Go. Cikgu.